أجمعين. ربنا يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والطاعون والفحشاء والمنكر والبغي والسوء المختلف والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة من بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم اصرف عنا هذا الوباء، اللهم اصرف عنا هذا الوباء، اللهم اصرف عنا هذا الوباء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم ودمر أعداءهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bertemu lagi setelah kita bercuti agak panjang sikitlah, dalam seminggu atau 2 minggu gitulah. Kelas awal kita hanya tangguh pada Sabtu yang lepas saja. Jadi alhamdulillah hari ini kita dapat meneruskan pengajian kita. Mudah-mudahan semua kita sihat laku insya-Allah, dan mohon doakan juga ada di kalangan pelajar dari ayat Al-Quran yang dia bersama keluarganya dijangkiti COVID-19 dan dipahami suami ataupun isteri yang belajar kat sini, suaminya dalam keadaan kurang stabil. Jadi mohon sama-sama kita doakan semoga dia dan keluarganya dan seluruh yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah sakit ini dikurniakan Allah kesihatan yang baik, dan khasnya kepada suami yang isterinya belajar di Al-Quran itu, satu keluarganya agar segera sembuh tanpa ada sebarang kesan-kesan sakit pada COVID-19 lepas sembuhnya nanti insya-Allah. Yang keduanya sama juga kita doakan untuk para pejuang di Palestin yang masih lagi, asalnya semalam katanya telah gencatan senjata, tapi Israel telah melanggar janji itu dan telah melancar serangan lagi kepada orang-orang awam di Palestin. Bersama kita doakan juga dengan barakah majlis Al-Quran ini Allah angkat wabak dan Allah beri kemenangan kepada para pejuang-pejuang di Palestin dan kesabaran kepada rakyatnya di sana insya-Allah. Baik, jadi sebelum tamat lagi nak selamat hari raya Aidil Fitri, maaf zahir dan batin, kullu amin wa antum bi khair, taqabbalallahu minna wa minkum insya-Allah. Baik, kita teruskan dengan bacaan mushaf apa kita? 471. 471. Baik, surat 471, juzuk yang ke-24, surah Ghafir. Surah Ghafir. Ayat ke-34 sebelah kanan atas, walaqad ja'akum Yusuf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا
حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. Sekali lagi. حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم. كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. كبر مقتا عند الله. كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني فأطلع كالليعون ليعا. Sekali lagi. أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. وما كيد فرعون إلا في تباب. وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم
إنما الآخرة هي دار القرار. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار Suara Ustaz terputus. Macam internet tu terputus-putus, dengar tak? memang Dengar Ustaz punya bacaan tak boleh dipahami tadi pun. Oh ya ke? Memang tak Sekali jelas lah. habis. Dia sekarang okey juga. Okey. Ya qawmi innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار
وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم
بالبينات قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء
وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون قليلا ما تتذكرون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, terima kasih Isnan bantuan untuk proses talaqi Al-Quran. Ada soalan nak tanya ke? Sebelum kita mula kena tajwid. Okey, tak ada soalan. Kita teruskan pada perbincangan tajwid. Untuk apa kita? 188 188. nombor 5. Okey. Baik, muka surat 188. Masih lagi perbincangan sifat huruf. Perbincangan berkenaan tentang sifat bagi huruf-huruf Al-Quran. Dulu ni kita dah bincang sifat lazimah. Sifat lazimah ni adalah sifat yang wajib atau yang mesti ada pada huruf tersebut. Kita menyebutnya. Baik, sekarang kita masuk pula yang kelima tu, sifat aridah namanya. Sifat aridah ialah sifat yang mendatang, yang masuk pada huruf hijaiyah. Sifat mendatang ni artinya bila bertemu huruf tu dengan huruf yang lain. Contoh dengung, akan keluar bunyi suara ikhfa, bunyi suara dengung dan sebagainya itu, tebal, nipis sebagainya itu adalah sifat aridah, sifat yang mendatang. Jadi sifat mendatang ni, yang pertamanya kita kena pastikan sifat lazimah itu betul. Sifat lazim yang 17 tu kan. Kemudian akan datang daripada sifat lazimah itu sifat aridah. Kalau lazimah tu dah salah, memang salah lah. Artinya huruf pun dah salah, maka aridah yang datang selepas tu pun akan jadi salah juga. Jadi sifat lazim mesti pegang betul-betul. Boleh baca dengan baik sifat-sifat yang lazim pada huruf-huruf Al-Quran itu dibaca dengan baik. Kemudian barulah sifat aridah yang mendatang ni akan dibaca dengan betul. Tapi boleh jadi juga orang baca sifat lazim tu betul, tapi aridahnya salah pun ada juga. Sebab dia kenal bacaan lazim dengan baik, tapi dia tak terlupa tentang sifat aridah yang mendatang selepas sifat lazim. Baik, apa dia sifat aridah mendatang? Pada huruf hijaiyah ada 11 sifat aridah. Yang pertama sifat apa? Izhar. Izhar adalah bacaan jelas. Yang kedua sifat idgham. Idgham memasukkan satu huruf dengan huruf yang lain. Sifat idgham, contohnya may yaqulu, atau sifat idgham apa lagi, min wara dan sebagainya. Mir rabbihim dimasukkan. Itu sifat idgham. Yang ketiga sifat iqlab. Iqlab ganti, tukar. Contoh nun jumpa dengan ba, dengan tigan, maka datang sifat iqlab, min ba'di dan sebagainya, atau min ba'di. Seterusnya yang keempat sifat ikhfa. Sifat ikhfa, sifat sembunyikan. Contoh nun jumpa dengan qaf, akan datang sifat ikhfa, min qabl. Jadi min itu sifat ikhfa. Min salsal, min syai'. Jadi bunyi itu sifat ikhfa, sembunyikan nun kepada shin pada huruf-huruf ikhfa. Baik, seterusnya yang kelima sifat tafkhim. Tafkhim bacaan tebal. Contohnya huruf apa? Huruf dad, huruf ta, huruf dha, Allah. Hujung lidah kena keluar sikit. Lalu dibaca dengan tepat segala sifat lazimnya, maka dibaca dengan tebal pula selepas itu sifat yang mendatang padanya. Allah. Yang baca za, bila za baca za, dia akan jadi apa? Bertukar huruf lain. Walaupun yang bertukar itu hanya sifat aridah saja, za yang tidak ditebalkan, boleh menyebabkan juga bertukar huruf. Sebab za dengan zal tempat keluarnya sama.
sifat lebih kurang. Bezanya apa? Tebal nipis. Itu dia. Seterusnya sifat nipis, tarqiq. Tarqiq bacaan nipis yang ada pada huruf-huruf istifal. Baik. Seterusnya yang ketujuh, sifat mad. Mad artinya bacaan panjang-panjang. Waladhdall, panjang, itu sifat aridah juga. Kemudian yang ke-8, sifat qasr. Qasr bacaan pendek, pun sifat aridah. Yang ke-9, sukun, huruf yang dimatikan, sifat aridah. Alamin, ujung tu. Kemudian harakah, baris. Yang terakhir ialah sifat saktah. Saktah, bacaan saktah juga salah satu daripada termasuk sifat aridah. Min marqadina hadza. Baik. Kata Syekh Ibrahim As-Samannudi, izharun idghamun wa qalbun wa kadza ikhfa wa tafkhimun wa riqqun ukhidha wal maddu wal qasru ma'a at-taharruki wa aidan as-sukun was-saktu huki. Maksudnya apa? Izhar, idgham dan iqlab, demikian juga ikhfa dan tafkhim serta tartil diambil kira, dan mad serta qas bersama harakah dan juga sukun serta saktah yang telah diceritakan, yang dinyatakan. Jadi bait matan Syekh Ibrahim As-Samannudi ini menggambarkan atau menerangkan tentang sifat aridah. Baik. Sifat aridah di atas atau sifat mendatang di atas juga dibahagi kepada dua bahagian, iaitu berlawanan dan tunggal. Sifat berlawan seperti mad lawannya qas. Ada sifat tunggal seperti saktah. Jadi artinya pada sifat aridah juga ada yang berlawan dan ada yang tunggal, seperti yang berlaku pada sifat lazim. Sifat lazimah ada yang tunggal dan ada yang berlawan. Okey, seterusnya yang ke-6. Ulama tajwid mengatakan bahawa terdapat beberapa kelebihan atau faedah mengetahui atau mempelajari sifat-sifat huruf, antaranya seperti berikut. Ini kelebihan bagi orang yang mempelajari ilmu sifat huruf dalam ilmu tajwid ini. Faedah dia, apa kelebihan dia? Yang pertama, dapat membezakan antara huruf yang berkongsi pada satu makhraj. Ini ramai orang tertukar-tukar ni. Bila satu makhraj tak boleh kenal dia punya sifat, maka bacaan itu akan jadi sama sahaja. Tempat keluar dia sama dah. Jadi nak bezakan dia ialah sifat dia. Tapi kalau sifat tak kenal, maka akan bertukar-tukar huruf yang tempatnya tempat keluar atau makhrajnya keluar daripada tempat yang sama. Jadi bagi orang yang dapat kenal ini, dia boleh bezakan dengan baik huruf-huruf yang sama makhraj. Baik. Imam Ibn Jazari telah menyebut dalam kitabnya An-Nashr bahawa setiap huruf yang bersamaan pada segala sifatnya maka tidak dapat dibezakan melain dengan makhraj. Dan setiap huruf yang bersekutu pada makhrajnya maka tidak dapat dibezakan melain dengan sifat-sifatnya. Jika tidak terjadi demikian itu, maka jadilah setiap huruf sama pada pendengaran, dan jadilah ia seperti suara binatang yang tidak menunjukkan makna tertentu kerana tidak boleh dibezakan akan zatnya. Jelaslah orang yang tak boleh membezakan, tak tahu makhraj, tak tahu sifat, dia akan baca Quran ikut suka, dan akhirnya dia kata dia baca Quran tapi orang tak faham apa yang dia baca. Huruf ta jadi dal, huruf ha jadi ha, huruf sin jadi tha, huruf qaf jadi kaf. Bila bertukar makhrajnya tu dah salah lah. Sifat pula salah, lagilah sukar nak membezakan. Terutama huruf-huruf yang mempunyai sama makhraj. Yang membezakan dia hanyalah sifat, tapi sifat pun tak kenal, maka akhirnya dia kata seperti suara binatang. Bacaan dia itu tidak mendatangkan sebarang makna. Orang tak faham, tak menunjukkan apa makna bacaan dia. Ni nak baca maksud apa sebenarnya ni. Dan paling bimbang sekali bila tukar huruf tu, langsung tak faham apa
apa yang nak disampaikan dalam Al-Quran tu kerana bacaan makhraj yang tidak jelas dan tidak menentu, apatah lagi sifat yang tidak jelas. Maka untuk bezakan zat huruf, satu huruf itu, maka mesti menguasai ilmu makhraj dan juga sifat huruf. Baik, seterusnya, apa lagi faedah bagi orang yang tahu ilmu sifat ni? Dapat mengetahui antara huruf yang kuat dengan huruf yang lemah, supaya dapat diketahui sama ada huruf tersebut harus diidghamkan atau sebaliknya. Tapi alhamdulillah ilmu tajwid kita telah menyusun dengan baik. Ilmu idgham dan sebagainya itu kita sudah ada panduan. Daripada orang yang lagi mahir, dia boleh kata apa sebab huruf ini diidghamkan, segi sifat, segi makhraj dan sebagainya. Baik. Ulama tajwid mengatakan bahawa tidak harus diidghamkan huruf yang kuat ke dalam huruf yang lemah sebagai idgham kamil, melainkan yang sah betul riwayat daripada seperti mana idgham qaf kepada kaf. Jadi huruf yang kuat tak boleh masuk pada huruf yang lemah. Bagi orang kenal ini, dia boleh beritahu kenapa ni tak masuk kat sini. Sebab yang pertama ni lebih kuat sifatnya daripada huruf yang kedua. Kecuali satu tempat, iaitu huruf qaf masuk pada kaf. Sedangkan qaf lebih kuat daripada kaf. Boleh masuk. Kenapa boleh masuk ni? Sebab dalam riwayat ada dibacakan sedemikian. Kalau ada dalam riwayat, artinya bacaan tu datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi baca macam tu. Maka segala sebab yang lain akan tertolak. Sebab bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacaan Nabi lah yang paling utama daripada kaedah-kaedah yang lain. Contohlah kita belajar bab apa itu? Bab ibtidak kan, waqaf ibtidak. Dalam ibtidak, dalam kaedah kata tak elok kalau bermula dengan kalimah yang huruf akhir kalimah tu bagi bawah. Tak elok mulakan bacaan itu perkataan yang huruf akhirnya bagi bawah. Jadi dalam surah Al-Fatihah kita tengok Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmani. Tengok, nun bagi bawah. Tapi dimulakan baca dengan Ar-Rahmani. Ikut kaedah tadi apa dia? Tak elok nak mula baca pada huruf yang mula bagi bawah. Tapi bila bacaan Nabi SAW baca bagi bawah, dimulakan pada kalimah itu, maka semua bersetuju tanpa ada sebarang apa? Ada sebarang argue ataupun bantahan. Kenapa mula kat sini? Tak boleh bantah lah. Sebacaan Nabi SAW, maka kita terima. Ada tempat yang lain, terpakailah kaedah-kaedah yang telah diperkatakan tadi. Sama juga dengan alam nakhluqkum ni. Qaf boleh masuk pada kaf. Walau si kaedahnya tidak sesuai, tapi riwayat, disebut riwayat ni ialah bacaan Nabi SAW, yang para alim ulama ambil bacaan Nabi itu, maka disebutlah sebagai riwayah, membolehkan, maka bolehlah. Contoh alam nakhluqkum boleh baca dengan dua cara kan. Yang pertama baca dengan idgham kamil, yang kedua idgham naqis. Alam nakhluqkum tu kamil, qaf masuk terus pada kaf. Ataupun idgham naqis, alam nakhluqkum, sebab qaf tu huruf yang kuat. Okey, jadi tahu masalah, faham bab sifat, dia akan tahu sebab kenapa ini izhar, kenapa ini idgham dan sebagainya. Itu perlu kepada apa? Kajian sifat yang lebih mendalam, satu persatu huruf ini bertemu ini, bezakan antara dua sifatnya, kemudian baru tahu apa sebab dia tidak boleh diidgham atau diizhar sebagainya. Baik. Yang ketiga, dapat memperelokkan sebutan setiap huruf yang berlainan makhraj. Memperelokkan sebutan. Artinya, orang yang mahir sifat, dia akan baca Al-Quran dalam penuh berhati-hati. Dipastikan setiap yang dibaca itu, huruf yang dilafazkan betul tempat keluar dan betul sifatnya. Bukan baca Quran main lopeh tentu je asalkan selesai baca Quran. Jadi biasanya bagi orang yang baru belajar Quran, dia akan baca dalam keadaan berhati-hati dan pastikan sifatnya betul, panjang pendek, makhraj dan sebagainya. Sebab tu bacaan dia lambat satu persatu. Bacaan lambat satu persatu.
Walau bagaimanapun tak perlu risau tuan-tuan. Bab makhraj dan sifat ni, kalau kita dah belajar dan kita biasa beramal dengan bacaan yang betul, sentiasa bila baca tengok tu sentiasa jaga sampai dia hafal bacaan Quran itu dengan bacaan yang betul, insya-Allah satu hari nanti bila dia baca Quran, dia tak perlu lagi fikir makhraj, tak perlu fikir lagi sifat. Mulut dia sudah menjadi kebiasaan bacaan ni betul. Macam orang hafal Quran tuan-tuan. Orang hafal Quran ni dia masa baca tu dia tak fikir dah. Ini qalqalah ke, ini idgham ke, ini ikhfa, ini man apa harakat, ni man apa tak fikir dah. Masa dia baca tu mengikut kebiasaan bacaan dia. Itu dia. Contoh kalau orang naik imam lah baca surah Sajadah Insan tu, kalau dah biasa baca tak ada tajwid, tak perlu dihukum hakam makhraj, maka masa naik imam pun akan berterabur lah bacaan dia. Tapi kalau orang yang memang dia hafal Quran, dia ikut betul keadaan hafal Quran, dia jaga tajwid dan sebagainya, walaupun kadang-kadang masa dia baca jadi imam tu, dia tak nampak pun ayat yang dia baca. Cuma dia bergantung kepada hafalan mulutnya sahaja. Kalau dia makan ada orang yang comel jadi imam, rasa gabra, gugup dan sebagainya. Kalau dah gugup, gabra tu tuan-tuan, masa baca memang tak ingat apa tu tau. Memang tawakal ala Allah lah, tawakal dia baca tu. Kalau sangkut-sangkut lah. Dia orang macam ni biasanya bila dia baca tu, dia tak fikir lah. Tajwid kau tak fikir lah. Dia akan baca ikut kebiasaan bacaannya. Itulah kita tuan-tuan yang nak hafal Quran ni, tolong jaga ilmu bacaan itu dengan betul. Orang yang mahir sifat ni dapat memperelokkan bacaan, kerana sentiasa berhati-hati dalam bacaan Al-Qurannya. Baik. Dalam Al-Quran terdapat pertemuan huruf yang sama, yang hampir atau yang berjauhan pada makhraj. Maka dengan menguasai sifat-sifat huruf dapat dilafazkan huruf-huruf tersebut dengan betul, sebab ada tinggi atau rendah, berangin atau tidak dan sebagainya. Ini sebuah sifat yang kadang-kadang orang tertinggal sebab tak perasan dan sebagainya. Jadi kita orang yang mahir bab sifat huruf ini, maka dia mesti jaga satu persatu sifat, sama ada sifat lazim atau sifat arid, sifat yang asli atau sifat yang mendatang, supaya bacaan itu menjadi bacaan yang betul dan tepat. Bukan bacaan ikut sedap mulut ataupun ikut suka-suka je. Contoh bulan Ramadan kan, orang yang jadi imam tarawih sebagai contoh, dapat bezakan orang yang biasa baca Quran, yang memang hafal Quran tu ikut kebiasaan yang betul bacaan, kita boleh beza baik bacaan dia. Adapun orang yang sekadar hafal sahaja, tidak akan dengar bunyi bacaan dia, memang bunyi bacaan dia hafal, dia lancar, tapi segi qalqalah, dengung, panjang pendek apa semua tu biasanya akan jadi istilahnya apa, kelaut artinya tak dapat dikawal dengan baik, sebab bukan kebiasaan bacaan. Sebab tu kalau tengok imam-imam hafiz Al-Quran, kalau jadi imam yang hafal Quran, memang jaga hukum hakam bacaan, maka insya-Allah masya-Allah bacaannya baik. Tenang ikut belakang dia. Tapi ada orang yang sekadar hafal saja, hafiz juga, tapi dia hafal Quran sekadar hafal, ingat dia, tapi tak jaga kualiti bacaan, dia lancar, laju bacaannya, tapi segi makhraj, segi sifat kita boleh dengar ada banyak kekurangan. Ada banyak kekurangan dalam bacaan. Itulah nak jadi imam ni orang yang ahlinya. Dan baca Quran ni pun tak boleh buat-buat, tak ada berlakon-lakon tuan-tuan. Memang perlu kepada belajar daripada awal. Tak boleh orang kata dah insaf taubat, belajar baca Quran sikit dah pandai, dah semua boleh buat. Tak boleh. Kadang-kadang kita dengar orang yang ada ilmu agama pun, dalam muqaddimah dia berceramah sebut alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam asyhadu an, itu dah dengar dah, itu dapat dikesan dah di mana kelemahan dalam bacaan dia. Sebab bila imam nanti, itulah juga huruf yang akan disalah baca. Jadi artinya nak mahir ilmu sifat makhraj perlu kepada masa, perlu kepada kesungguhan untuk belajar ilmu ini. Dia tak boleh sekali lalu gitu terus pandai, tak boleh. Macam kes ingat tak dulu ada seorang polis, dia viral video, kata dia hafal Quran, kata dia jadi imam kepada imam Mekah. Dia jadi imam Mekah ikut belakang dia. Wah, dahsyat tu. Lepas pula bila jadi imam tu, habis semayang, imam Mekah peluk dia, puji dia dan sebagainya. Kemudian dia pula cemerlang di universiti, kata
darjah terbaik sebagainya lah. Kata dia hafal Quran, bacaan hafalnya baik. Tapi bila dalam ucapan dia tu, dalam temu ramah tu, dia ada baca doa atau mukadimah kepada temu ramah tu, orang dengar dia punya mukadimah bacaan tu pun habis lari dia punya hukum tajwid, dia punya makhraj, dia punya sifat, habis lari. Doa dia orang biasa hafal, orang yang biasa baca doa dia tahu bacaan tu. Pula orang yang mahir dengan bacaan Quran. Jadi bila dengar bacaan tu orang mesti kaya balik. Betul ke dia hafal Quran? Doa pun tak betul baca. Huruf ni salah makhraj, huruf ni salah. Lepas tu orang petikai lagi. Akhirnya bila orang dah petikai segi bacaan, orang semak pula dia punya apa dia cakap tu. Di universiti sekian ada tak tawaran pengajian dia buat. Akhirnya dia dapat banyak yang tak betul daripada yang betul. Jadi saya kata tadi, untuk baca Quran dengan baik ni tak boleh berlakon-lakon, tak dapat nak ekspres. Dia akan dapat kesan daripada awal lagi. Bila mula dia bercakap baca mukadimah bahasa Arab tu orang nampak dah. Ini bukan orang yang mahir Quran. Nanti bila sembahyang nanti biasanya akan langgar kesalahan yang sama, terutama bab makhraj dan juga sifat huruf. Jadi tuan-tuan, ilmu ni perlu belajar. Ilmu ni perlu ditalaqi musyafahahkan. Terutamanya ilmu Al-Quran ini perlu dibaca di hadapan guru untuk diperbetulkan bacaan, untuk disahkan. Bila dah sah tu pula latih lagi untuk membiasakan diri. Kalau boleh sentiasa hidup kita ini bacaan kita disemak oleh guru-guru yang mahir. Tak kisah guru-guru mana pun, pergi akan teruskan. Baik. Jadi alhamdulillah, yang akhir tu muka surat 190 tu hanyalah kesimpulan daripada apa yang kita bincangkan bab sifat tadi. Ada aridah, ada lazimah pula, ada tunggal, ada lawan tu ada 10, tunggal ada 7, aridah pula itu dia izhar, idgham dan sebagainya. Itu adalah sebuah sifat huruf yang telah kita sebutkan tadi dalam bab sifat huruf. Selepas ini muka surat 191 itu adalah huraian satu persatu sifat-sifat ini. InsyaAllah kita akan tengok nanti pada pertemuan yang akan datang. Syekh Muhammad. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kaifalukum Syekh? Tamam, alhamdulillah, sihat walafiat. Kullu 'aam wa antum bikhair. Antum bikhair. Taqabbalallahu minna wa minkum insyaallah salihal a'mal. Amin. Baik, alhamdulillah dari Syekh Muhammad telah bersama kita. Kita akan teruskan program Talaqi Al-Quran bersama Syekh Muhammad. Tentang kelas Talaqi Al-Quran secara online tu nanti saya akan updatekan dalam grup insyaAllah. Jadi kita teruskan dengan Talaqi Al-Quran bersama Syekh. Tafadhal ya Syekh. Hayakallah ya Syekh. Barakallahu fiik. Iya, Syekh.